Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini sama-sama dapat kita meneruskan pengajian tafsir Al-Quran kita setelah lama kita berhenti. Saya mohon maaf kerana tidak sihat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala kekalkan nikmat kesihatan pada diri kita sehinggalah kita mengakhiri kehidupan dunia ini insya-Allah. Jadi sama-sama kita gunakan nikmat yang Allah Taala berikan pada kita ini untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara perkara yang paling afdal untuk dijadikan taqarrub, iaitu kedekatan, amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ialah dengan kita mempelajari ilmu agama, khususnya lagi ialah mempelajari Al-Quranul Karim. Baik, kita masih lagi dalam surah Al-Fath. Kita ulang semula ayat yang ke-10 kerana hari itu kita tak sempat nak masuk ayat ke-10. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi. Waman awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat, yang berbaiat, yang berjanji setia kepada kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yubayyi'una Allah, hanya sahaja mereka berbaiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ialah zahirnya kamu melihat orang-orang yang datang kepada kamu untuk berbaiat, iaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di Hudaibiyah. Zahirnya kamu melihat mereka ni, iaitu para sahabat, mereka menghulurkan tangan, meletakkan tangan mereka di atas tangan kamu. Zahirnya kamu melihat mereka berbaiat kepada kamu wahai Muhammad. Kamu tu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya mereka berbaiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baiat ni macam mana? Baiat ini ialah kita ataupun seseorang itu atau satu kumpulan itu menyatakan kesetiaan mereka, berjanji akan taat setia kepada seseorang. Sama ada dengan tangan mereka diletakkan di atas tangan orang yang dibaiat, ataupun menggunakan tali, seorang memegang tali dan yang lain semua memegang hujung tali yang satu lagi ataupun hanya dengan kata-kata sahaja. Seperti mana kita lihat dalam baiat tarekat, baiat zikir dan sebagainya. Macam baru-baru ni Syekh guru kami Syekh Mustafa An-Nadwi hafizahullah taala mengadakan majlis baiat atas permintaan para muridnya. Jadi beliau buat majlis baiat pada di kompleks Nashrul Quran, di ketika mana diadakan ni kan daurah Syama'il Muhammadiyah di sana selama seminggu. Jadi itu adalah contoh baiat. Cuma ketika itu kita tak pegang tangan Syekh lah, mungkin sebab ramai. Tapi kami dulu masa di Mesir, kalau ada baiat semua, maka anak-anak murid ni akan pegang tangan Syekh. Kalau sekiranya tidak sempat ataupun ramai sangat orang, maka mereka akan pegang pada bahu atau badan orang-orang yang ada di depan mereka, sehingga semuanya bersambung pada Syekh, dan mereka akan berjanji untuk taat setia.
Jadi Syekh akan berikan amalan ataupun perintah-perintah yang mesti dilakukan. Biasanya perkara yang disuruh tu ialah memang perkara yang kita sedia maklum, iaitu jaga sembahyang, jangan syirik pada Allah, jangan minum arak, jangan berzina, jangan berjudi. Kalau di India, kata Syekh Mustafa Nadwi, kadang-kadang ditambah satu poin dalam baiat, iaitu jangan menyertai upacara upacara meratap kematian Sayyidina Hussein kan pada hari Ashura. Sebab di India hatta ahli sunnah wal jamaah pun kadang-kadang ada yang terikut-ikut dengan amalan Syiah yang meratapi kematian Sayyidina Hussein pada setiap kali hari Ashura. Jadi dalam baiat disebutkan beberapa perkara, macam kita kata pantang larang lah. Pantang larang. Tapi kalau sebut pantang larang ni takut orang faham lain pula. Kan? Dia mana kata kita berjanji untuk ikut taat setia kepada apa yang diperintahkan oleh guru dan meninggalkan apa yang dilarang oleh guru kita. Jadi itu gambaran baiat bagi yang tidak, maknanya belum pernah nampak depan mata atau belum pernah melakukannya. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Latar belakang kisah ni seperti mana kita telah sebutkan pada kuliah yang lepas. Ya, ketika mana mereka pada bulan Zulhijjah tahun 6 Hijrah, Nabi SAW dan para sahabat telah keluar daripada Madinah menuju ke Mekah untuk menunaikan umrah. Jadi sampai di Hudaybiyah, iaitu salah satu daripada sempadan Mekah, sempadan tanah haram, mereka telah dihalang oleh penduduk Mekah yang ketika itu masih lagi musyrik, masih lagi kafir. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy menganggap bahawa mereka ini datang untuk berperang, tetapi sebenarnya tidak. Mereka datang untuk melakukan umrah. Mereka telah dihalang. Jadi Nabi SAW telah hantar Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu masuk ke Mekah untuk menyatakan, menerangkan pada mereka tujuan kedatangan mereka. Oleh kerana lama Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ditahan di dalam Mekah, maka para sahabat Nabi SAW yang berada di Hudaybiyah, mereka rasa rungsing, rasa risau. Boleh jadi Sayyidina Uthman telah dibunuh, dan memang ketika itu sudah tersebar khabar angin bahawa Sayyidina Uthman telah dibunuh. Sebenarnya tak dibunuh pun. Maka kerana itulah para sahabat yang asalnya datang ke Mekah untuk menunaikan umrah, mereka telah berkumpul di bawah sebatang pokok dan telah berbaiat kepada Nabi SAW. Jumlah mereka ketika itu kira-kira 1,400 orang. Dan Nabi SAW juga mengajak orang-orang yang tinggal berdekatan, khususnya orang-orang Arab Badawi. Orang Madinah pun Nabi SAW menjemput, dan orang-orang Arab Badawi yang tinggal di sekitar tanah Hijaz, mereka juga dijemput oleh Rasulullah SAW untuk datang ke Hudaybiyah untuk memberi sokongan pada Nabi SAW. Bukan untuk berperang, tapi untuk menguatkan, makna kata menolong dan menguatkan Nabi SAW dalam nak memberikan keyakinan orang musyrikin bahawa Nabi SAW memang datang untuk berumrah, bukan untuk berperang. Tetapi akhirnya berlakulah perjanjian Hudaybiyah, di mana keputusannya ialah Rasulullah SAW dan para sahabat tidak dibenarkan untuk melakukan umrah pada tahun itu, tetapi dibenarkan untuk melakukannya pada tahun berikutnya, pada tahun hadapan. Dan dia tak jauh mana pun, sebab Zulkaidah ni, Zulhijjah ke Zulkaidah? Zulkaidah ke Zulhijjah peristiwa itu. Zulkaidah dan Zulhijjah ni dah hujung tahun dah pun, kan? Lepas tu bulan depannya dah Muharram, masuk tahun baru. Cuma ketika itu belum lagi, kan, belum ada ketentuan tahun baru tu bermula dengan bulan apa. Tapi secara zahir yang kita nampak tak jauh sangatlah. Maka Rasulullah SAW terima perjanjian itu, dan memang Rasulullah SAW balik semula ke Madinah. Baik. Jadi nak ceritanya bahawa peristiwa yang berlaku di bawah sebatang pokok tersebut itulah dipanggil sebagai Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan, iaitu peristiwa di mana para sahabat berbaiat pada Nabi SAW akan taat dan setia hatta walaupun mati dibunuh oleh musyrikin Quraisy. Sebab itu ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim
di mana Salamah bin Ibnul Aqwa ya telah ditanya oleh orang, ala ayyi syai'in, kamu masa ketika mana kamu berbaiat, baiatur ridwan di bawah pokok, kamu berbaiat untuk apa? Maka kata Salamah bin Al-Aqwa, alal maut, kami berbaiat untuk mati. Maksudnya kalau sekiranya sampai kami terpaksa mati pun kami akan mati. Dengan apa? Dengan syarat, bukan dengan syarat, maksudnya kami tetap akan taat setia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun kami diancam untuk dibunuh atau dimatikan. Kami tetap akan setia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kemudiannya, yadullahi fawqa aydihim. Yad Allah di atas tangan-tangan mereka. Ya, jadi di sini menunjukkan bahawa memang baiat itu berlaku dengan tangan. Tangan diletakkan di atas tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuma di sini ada perbahasan dari segi akidah. Inilah sebabnya kita tangguhkan tafsir ayat ini, sebab ada perbahasan tentang akidah. Jadi mungkin akan mengambil masa sedikit panjang. Dalam ayat ini sebut yadullah fawqa aydihim. Kalimah yad dari segi bahasanya maksudnya ialah tangan dari segi bahasa. Allah lah kita sedia maklum. Fawqa di atas, aydihim tangan-tangan mereka. Kalimah-kalimah yang lain semua kita okey, tak ada masalah. Kita boleh terima. Tetapi bila sebut yadullah, tangan Allah, kalimah yad yang bermaksud tangan dari segi bahasa disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini ada sedikit perbahasan. Sebab apa dia punya kemusykilan dia? Apa dia punya problem statement dia? Kerana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa Allah tak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai', Allah Taala kata. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, iaitu dengan Allah Taala. Dalam surah Al-Ikhlas Allah Taala kata, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sekufu dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang sekufu, maknanya yang sama, setaraf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak ayat yang menunjukkan bahawa Allah Taala tidak serupa dengan makhluk dan makhluk juga tidak serupa dengan Allah. Maka kalau diterima ayat ini bulat-bulat secara zahir, secara hakiki, makna hakiki tangan Allah, maka di sini akan menimbulkan tashbih, iaitu kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka oleh kerana itulah ada dua pendirian para ulama, ada dua kumpulan para ulama. Ada ulama yang dipanggil sebagai ulama salaf, iaitu ulama-ulama yang awal, iaitu para sahabat, para tabi'in, di mana mereka ni adalah orang-orang yang hidup pada 3 kurun yang pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sebaik-baik kurun. Jadi para ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, mereka ni menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ambil bulat-bulat lafaz itu, yadullah, yadullah, dan mereka serahkan makna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ditanya apakah maksud yadullah, mereka kata wallahu alam, baca saja. Tak perlu ditafsirkan, tak perlu ditanya apakah maknanya. Yadullah fawqa aydihim, yadullah fawqa aydihim. Jadi ulama salaf, bila mereka ditanya tentang ayat-ayat begini, ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang zahirnya nampak seperti menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, mereka kata amirruha kama ja'at, baca sahaja sekali lalu. Lalu sahaja sebagaimana ia datang, baca sahaja sekali lalu, tak perlu ditafsirkan. Sebahagian mereka mengatakan qira'atuha tafsiruha, maknanya kalau kamu nak tafsirannya, tafsirannya ialah baca. Baca itulah tafsirnya. Maknanya tak lebih daripada itu. Baca saja, tak payah ditafsirkan. Bahkan terjemah pun tak payah. Ikut je. Hatta terjemah pun tak payah. Sebab tu saya pada awal-awal tadi saya kata yad Allah. Yad Allah. Kekalkan perkataan yad tu. Jangan ditukar pada tangan ke apa ke. Ini ulama salaf. Mereka ambil lafaz itu bulat-bulat dan mereka menyerahkan maknanya kepada Allah, dan mereka meyakini
Allah Ta'ala mengetahui maknanya. Allah Ta'ala jualah yang lebih mengetahui maknanya. Yang pastinya ialah maknanya pasti tidak akan sama dengan makhluk. Ini ulama salaf. Manakala ulama khalaf, iaitu ulama yang datang kemudian, ya, bila kemudian ni maknanya orang-orang Islam sudah ramai, ya, dan Islam telah tersebar sehingga orang-orang yang bukan Arab juga memeluk agama Islam, ada orang Parsi dan sebagainya. Jadi mereka ni inginkan penjelasan, mereka tak bolehlah terima macam tu je. Mereka nak tahu juga apa benda makna yadullahi fawqa aydihim. Maka oleh kerana ramai golongan muallaf dan sebagainya, dan mereka ni pun tak mahir bahasa Arab, maka ulama khalaf memberikan satu lagi pendekatan, iaitu takwil. Yang tadi itu tafwid namanya. Tafwid, iaitu menyerahkan bulat-bulat kepada Allah. Tafwid. Manakala ulama khalaf, mereka menggunakan kaedah metod takwil. Takwil ini bukan seperti mana yang digembar-gemburkan oleh orang, bahawa maksudnya ialah mengubah makna. Bukan. Takwil bukan bermaksud mengubah makna. Takwil maksudnya ialah menafsirkan sesuatu itu dengan makna yang bersesuaian. Bukannya mengubah. Mengubah ni maknanya jadi tak betul. Kan? Kita ubah maknanya dah tak betul lah. Tapi takwil ni maknanya kita menafsirkan, menjelaskan makna, ambil satu makna yang bersesuaian. Jadi contohnya dalam kalimah, dalam ayat ini, yadullahi fawqa aydihim. Yad. Yad itu ada banyak makna. Pertama, tangan. Kedua, kudrat. Kudrat. Iaitu kudrat lah, kita pun panggil kudrat juga kan. Yang ketiga, kuwah. Kekuatan. Dan ada lagi lah, banyak-banyak lagi. Penguasaan dan sebagainya, itu dipanggil sebagai yad. Jadi dalam banyak-banyak 5 atau 6 atau 7 makna bagi yad, ulama khalaf mengambil salah satu daripadanya untuk diletakkan dalam menafsirkan kalimah yad, yadullah. Supaya apa? Supaya nak menutup persoalan. Maknanya tak ada lagi lah orang tanya-tanya apakah makna yadullah. Kalau kata tangan, maknanya Allah Ta'ala serupa dengan kita makhluk. Jadi untuk tutup ruang fitnah itu, terus diberikan makna yang lain selain daripada tangan, diberikan makna yang lain tapi masih bersesuaian. Maka kalau kita lihat dalam terjemahan, kadang-kadang disebutkan, ya, kekuasaan Allah, atau pengawasan Allah di atas kalau dalam sini di atas mereka lah. Penguasaan Allah, kekuasaan Allah, pertolongan Allah. Kalau Syekh Tontawi dia tambah kudrat Allah, pertolongan Allah, kekuatan Allah mengatasi kekuatan mereka dan juga kudrat mereka. Itu adalah metod tafsir ulama khalaf. Dan kedua-duanya betul. Sebab apa? Sebab kedua-duanya bermatlamatkan tanzih, iaitu nak menyucikan Allah daripada perkara yang kekurangan daripada Allah Ta'ala. Nak menyucikan Allah Ta'ala daripada segala bentuk kekurangan. Dan tasbih ataupun penyerupaan sesuatu itu kepada Allah, penyerupaan Allah Ta'ala kepada makhluk, itu adalah satu bentuk kekurangan. Jadi untuk menghilangkan, untuk menyucikan Allah Ta'ala daripada, menafikan Allah Ta'ala daripada kekurangan, maka ada sebahagian menggunakan metod salaf dan ada sebahagian menggunakan metod khalaf. Ya. Cuma di sini perlu diberi perhatian kan? Sebab apa? Sebab sekarang ni golongan Wahabi, bukan sekarang, dulu lagi lah, daripada zaman dulu lagi, mereka menganggap bahawa mereka ni mengikut salaf. Mereka menganggap mereka ni mengikut salaf. Sebenarnya mereka tidak mengikut salaf. Di mana silapnya? Di mana berbezanya Wahabi ataupun yang mereka menggelar diri mereka sebagai salafi? Di mana bezanya mereka dengan salaf? Mereka kata mereka salafi, iaitu pengikut salaf. Tapi ulama Ahlussunnah wal Jamaah kata tak, mereka tak ikut salaf pun sebenarnya. Di mana bezanya? Bezanya ialah golongan Wahabi, mereka kata wajib kita berpegang kepada
lafaz-lafaz ataupun perkataan-perkataan macam ni, contoh yadullah fawqa aydihim, wajib kita pegang dengan makna zahir, dengan makna hakiki, dengan makna yang real. Bukannya kita serahkan pada Allah. Yang kita serahkan pada Allah, kata golongan Wahabi, ialah kaifiat dia. Contoh kata kalimah yad. Kalimah yad maknanya apa? Maknanya hand, tangan. Kaifiatnya apa dia? Kaifiat maksudnya warna tangan itu, panjang tangan itu diperbuat daripada apa? Daripada daging kah? Kan, daripada cahaya kah? Daripada apa ke? Kan, daripada kayu, batu, simen. Kemudian lebarnya, kan? Strukturnya macam mana, bentuknya macam mana? Adakah ianya panjang ke, bulat ke, membujur ke, melintang? Itu namanya kaifiat. Golongan Wahabi mereka menyerahkan kaifiat sahaja. Mereka kata Allah ada tangan, tapi tangan tak serupa dengan makhluk. Kalau salaf mereka tak kata begitu. Kalau salaf mereka kata Allah ada yad. Bukan Allah ada tangan, Allah ada yad. Lafaz itu tak diubah. Kerana apa? Kerana mereka tak nak menafsirkan makna. Mereka menyerahkan makna dan kaifiat. Jadi ringkasnya ialah salaf yang benar ialah mereka menyerahkan makna dan kaifiat. Tapi Wahabi ataupun Salafi, mereka mengambil makna zahir tapi menyerahkan kaifiat. Jadi separuh mereka ikut salaf, separuh lagi mereka ikut cara mereka sendiri. Di situ silapnya. Sebab tu mereka tanpa segan silu mereka mengatakan Allah ada tangan tapi tangan tak serupa dengan makhluk. Allah duduk di atas arash tapi tak serupa dengan makhluk. Jadi maknanya mereka mengambil makna zahir tapi dari sudut kaifiat sahaja mereka serah kepada Allah. Sedangkan salaf yang benar bukan kaifiat. Sebelum kaifiat tu ada satu lagi makna. Perkataan-perkataan yang kita sebutkan tadi, yad, istawa dan sebagainya, ia ada dua. Satu makna, satu lagi ialah kaifiat. Kaif. Makna dan kaif, kedua-duanya hendaklah diserahkan kepada Allah. Apa makna yad? Wallahualam. Bagaimana kalau makna ni ialah menjawab persoalan apa? Apa makna kaif? Apa makna yad? Wallahualam. Bagaimana itu kaif? Bagaimana yad Allah? Wallahualam. Dua-dua wallahualam. Tapi kalau Wahabi, apa makna yad? Yadullah, tangan Allah. Bagaimana? Bila sebut bagaimana baru kata wallahualam. Tapi kalau mereka ditanya apa makna yadullah fawqa aydihim, mereka akan kata tangan. Mereka akan kata tangan tanpa segan silu. Tapi bila ditanya bagaimana? Bagaimana baru kita kata wallahualam. Itu mereka kata begitu. Saya tahu ni sebab saya sendiri pun pernah belajarlah akidah ini, dan saya ada sanad pun. Sanad saya sampai pada Ibn Taymiyah semua. Tapi saya tak peganglah perkara tu. Memang saya belajar dengan Syekh Salafi di Mesir dan sebagainya, kan, kitab akidah Al-Wasitiyah karangan Imam Ibn Taymiyah, kan. Memang kita tahu memang hadam sungguhlah mereka punya akidah, dan bila kita selidik ternyata berbeza. Ya. Dan banyak terjemahan-terjemahan Al-Quran banyak menuliskan tangan Allah di atas tangan mereka. Itu makna kata masih keliru lah. Saya tak tahulah terjemahan yang ada dekat tuan-tuan puan macam mana. Tu dia sebut tangan. Kenapa sebut tangan? Kalau kata tangan, maknanya kita telah mengambil makna tu secara zahir. Jadi tak boleh. Biasanya penterjemah akan kata, kalau kita tak terjemah tangan tu, kalau kita sebut yad Allah, macam mana orang nak faham? Kalau dah tahu orang tak boleh faham, maka gunalah metod takwil. Bukankah sejarahnya telah menunjukkan ulama menggunakan metod takwil kerana apa? Kerana orang tak faham. Kalau orang tak faham, maka gunalah metod takwil. Kalau dalam application saya ni, dia tak kata tangan, dia kata penguasaan Allah. Dia kata Allah mengawasi. Yang ni betul. Yang ni menggunakan metod takwil. Jadi maknanya di antara dua pilihan, sama ada kita kekalkan lafaz yad itu dalam terjemahan, tak diterjemahkan, itu metod salaf, ataupun kalau nak terjemah dengan makna yang tidak ada langsung terlintas dalam fikiran orang bahawa Allah Ta'ala itu serupa dengan manusia. Contohnya kita kata kudrat Allah di atas kudrat mereka, penguasaan Allah di atas mereka. Maknanya Allah menguasai mereka, mengawasi dan menguasai mereka. Tak langsung tak sebut tangan. Itu takwil.
Tapi bila kata tangan Allah di atas tangan mereka, kemudian dalam kurungan, tetapi tangan tak serupa dengan tangan makhluk. Ini memang mana kata dia ambil makna zahir, cuma kaif sahaja diserahkan kepada Allah. Maknanya tangan memang dia kata Allah ada tangan, cuma bagaimana tangan, yang tu diserahkan kepada Allah. Maknanya separuh sahaja diserahkan kepada Allah. Kalau nak serah, serah semua. Kalau nak tafsir, tafsirkan semua. Takwilkan semua. Seperti mana metod ulama' salaf. Sebab itu JAKIM baru-baru ni telah pun keluarkan satu terjemahan tafsir Ar-Rahman versi yang baru. Sebab benda-benda macam ni lah saya rasa masih lagi ada penterjemah-penterjemah yang menafsirkan yadullah sebagai tangan Allah, istawa sebagai bersemayam di atas arash. Bersemayam ni duduk duduk di singgah sana, itulah makna bersemayam. Tapi bila disandarkan kepada Allah, maka antara dua, sama ada kalimah istawa tu dikekalkan. Perkataan istawa tu kekal bulat-bulat macam tu, jangan diubah, masukkan dalam terjemahan. Ataupun kalau takut keliru, maka terus takwil. Terus takwilkan, maknanya cari makna lain, iaitu Allah menguasai arash. Tapi jangan diambil makna zahir. Allah duduk di atas arash. Macam mana? Itu tak boleh lah. Sekalipun dia kata, tapi maksud kami duduk tak serupa dengan duduk makhluk. Walaupun kata macam tu, tetap tak boleh juga. Sebab dia kena pilih dua saja. Sebagaimana dalam Jawharatut Tauhid, Imam Laqani mengatakan, wa kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu aw fawidhu warum tanziha. Dan setiap nas, setiap ayat Quran yang seolah-olah menunjukkan tashbih, hendaklah kamu takwilkannya atau kamu serahkan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hendaklah kamu mengkehendaki tanzih, iaitu penyucian Allah Taala daripada segala kekurangan. Jadi Imam Laqani kata antara dua saja, awilhu aw fawidhu, sama ada takwil ataupun tafwid, dua saja. Baik, kalau kita jumpa macam contoh dalam kitab-kitab tafsir Jawi contohnya kan, kadang-kadang disebut tangan juga. Macam mana? Kita sangka baiklah, mungkin dia sebut tangan, tapi mungkin maksudnya ialah tangan secara kiasan saja. Kalau dalam terjemahan pun kita boleh sangka baiklah. Tapi itu kalau orang belajar lah, kalau orang tak belajar mana dia nak sangka baik? Kita boleh sangka baiklah, kita kata mungkin maksud dia tangan tu, tangan dalam dalam dua koma atas tu. Maknanya tangan bukan zahir. Bukan dia cuma kiasan saja. Tangan dengan makna kiasan. Yang tu tak apa, boleh. Tapi tetap tidak terbaik. Yang terbaik ni ialah sama ada terus diambil bulat-bulat perkataan yad atau istawa dan sebagainya, ataupun takwil dengan terus tukar makna lain yang bersesuaian. Okey, baik. Jadi kita dah sebutlah tentang dua mazhab tersebut. Mana-mana mazhab kita ambil boleh, sama ada salaf ataupun khalaf. Baik. Kalau macam Imam Ibnu Katsir sendiri, beliau pun takwil. Sehebat-hebat Imam Ibnu Katsir dalam bidang tafsir, hadis dan sebagainya, beliau pun takwil. Beliau kata dalam menafsirkan ayat yadullah fawqa aydihim, beliau kata maksudnya ialah Allah hadir bersama mereka. Kan lain tu. Allah hadir mana ada dalam ayat tadi? Yang ada dalam ayat ialah yad, tangan. Allah fawqa, atas, aydihim, tangan mereka. Tapi Imam Ibn Katsir tafsirkan lain. Itulah dia takwil. Jadi dia menggunakan metod takwil. Bagus. Itu sesuai untuk orang awam. Beliau kata maksud yad Allah di atas tangan-tangan mereka, maksudnya ialah Allah hadir bersama mereka dan mendengar kata-kata mereka dan melihat tempat mereka dan mengetahui isi hati mereka dan zahir mereka, zahir dan batin mereka, semuanya diketahui oleh Allah. Dan dia kata Imam Ibn Katsir lagi, maka Allah lah yang sebenar-benarnya yang mengambil perjanjian dengan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wasitah, sebagai
perantara sahaja. Jadi jelas. Maknanya tak ada unsur anggota. Tidak disandarkan anggota tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian firman Allah Taala lagi, faman nakatha, maka sesiapa yang merungkai. Nakatha ni kata Syekh Tantawi rahimahullah taala, maksud asalnya ialah kita buka simpulan benang. Kita tengok ada benang tersimpul kan, kita pun buka, ataupun tali ke kita buka. Itu maksud nakatha pada asalnya. Jadi faman nakatha, siapa yang buka, siapa yang merungkai, siapa yang dah mana kata perjanjian tu, baiat tu dah kemas, telah tersimpul rapi, tapi dia buka, maknanya dia batalkan, dia mungkiri janji, fa innama yanquthu ala nafsi, maka hanya dia sebenarnya merungkaikan ke atas dirinya. Maksudnya dia sebenarnya membatalkan dirinya sendiri. Maksudnya perbuatan dia memungkiri janji tadi, sebenarnya kesan buruknya itu akan menimpa dirinya sendiri. Kesan buruk dia memungkiri janji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Kemudian firman Allah Taala lagi, wa man aufa bima ahada alaihi Allah, dan sesiapa yang menyempurnakan apa yang dia telah berjanji ke atasnya kepada Allah. Dia telah berjanji kepada Allah, dia telah baiat, berjanji dia akan taat setia, dan dia menyempurnakannya, fasayutihi ajran azima, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan padanya ganjaran yang besar. Maksud ganjaran yang besar, kata Imam Qurtubi, maksudnya ialah syurga. Allah akan bagi syurga pada dia. Di sini kalau kita lihat ada sedikit perkara yang menarik. Kalimah alaih biasanya akan tu akan berbaris bawah kan. Alaihi biasanya. Tengoklah dalam Quran mana-mana ayat. Alaihi, tapi di sini alaihu. Alaihu. Ini adalah qiraat kita. Qiraat Imam Hafs daripada Imam Asim, membaca alaihullah. Sebab apa? Sebab kalimah alaih memanglah dalam bahasa Arab alaihi. Kan? Contoh kita kata rahmatullahi alaihi. Kan? Wa rahmatullahi alaihi wa barakatuhu innahu hamidum majid. Alaihi kan? Tapi bila bersambung dengan kalimah Allah, dan kalimah Allah tu hendaklah ditafkhim, ditebalkan, maka kerana itulah dijadikan baris atas. Tapi ini hanyalah rasionalnya sahajalah. Tapi apa pun, bila nama qiraat, maknanya benda tu memang diambil daripada Rasulullah SAW secara turun-temurun. Cuma rasionalnya ialah oleh kerana alaihi bertemu dengan lafaz jalalah, iaitu kalimah Allah Ta'ala yang perlu ditebalkan, Allah, maka ditukar barisnya daripada baris bawah kepada baris atas. Alaihullah. Kalau alaihi jadi alaihillah. Tapi dia tak ada bertukar maksud dia. Tak, mana tak bertukar. Itu kitalah Hafs, bacaan ni kan, qiraat Hafs daripada Imam Asim. Tapi jumhur qiraat membaca dengan baris bawah, alaihillah. Kita je baca alaihullah. Makna sama je, tak ada beza Baik, kemudian fasayutihi ajran azima. Dia akan mendapat jadi ini seperti mana kita sebutkan, ini semua adalah berkenaan dengan kisah bai'atul ridwan, berbaiatnya para sahabat di bawah sepohon pokok, dan ketika itu bilangan mereka 1,400 orang. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan ada banyak riwayat menyebutkan tentang bilangan mereka. Ada yang kata 1,300, ada yang kata 1,400, ada yang kata 1,500, dan kata Imam Ibnu Katsir yang lebih sahih ialah 1,400. 1,400. Dan ketika itu dalam perjanjian dalam ketika mana mereka ditahan, disekat di Hudaibiyah, ketika itu mereka tak ada air. Para sahabat yang berjumlah 1,400 itu semua kering, dahaga. Bayangkan 1,400 orang.
Kalau air bawa sekalipun 1,400 orang minum, habis juga kan. Ramai 1,400. Jadi air tak ada. Maka dalam tafsir Ibn Katsir didatangkan beberapa hadis kisah tentang Hudaybiyah, di antaranya Jabir bin Abdullah menyebutkan bahawa ketika mana, begitu juga ni dalam Ibn Katsir pun ambil daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau kedua-duanya sekali menyebutkan bahawa Jabir bin Abdullah menceritakan ketika Nabi SAW mengambil wuduk daripada rakwah. Rakwah ni satu bekas yang dibuat daripada kulit. Maka para sahabat semua datang meluru pada Nabi SAW. Macam, orang kata macam jakun, macam tak pernah tengok air. Jadi sahabat, Nabi SAW kata, "Malakum? Kenapa kamu meluru kepada aku ni? Semua nampak macam tak pernah nampak air." Maka para sahabat kata, kami tidak mempunyai air untuk makan, untuk minum dan juga untuk mengambil wuduk, melainkan air yang ada depan kamu tu saja. Itu saja air yang kami nampak, Maka Rasulullah kata, "Oh, iya ke?" Maka Rasulullah SAW pun memasukkan tangan baginda SAW dalam bekas air tadi. Dan sahabat melihat daripada celah-celah jari Nabi SAW tu keluar air seperti memancutnya air mata air. Keluar macam tu. Walaupun bekasnya kecil, tak tahulah bekas dia tak sebutlah kecil ke besar, tapi maknanya walaupun bekas tu terhad, tapi sebab air Nabi SAW letak je tangan tu, macam seolah-olah ada pipe. Maknanya jadi para sahabat pun ambil wuduk, minum, semua orang dapat minum. 1,400 orang tu dapat minum dengan selesa, tanpa perlu menahan-nahan diri untuk bagi orang lain minum. Tak payah, semua cukup minum. Dan bila Jabir bin Abdullah ditanya, "Berapakah bilangan kamu ketika itu?" Kan? Jabir bin Abdullah kata, "Bilangan kami ketika itu 1,400. Dan kalaulah bilangan kami 100,000 orang sekalipun, pasti akan cukup juga." Dalam hadis riwayat Bukhari kata begitu. Jabir kata, "Kalau kami 100,000 orang pun, pasti akan cukup juga." Maknanya memang sentiasa mengalir air itu. Itu adalah mukjizat Nabi SAW. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pula tentang sikap orang-orang yang enggan bersama dengan Nabi SAW untuk menghadiri perjanjian Hudaybiyah. Mereka ni ingkar pada Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah SAW ajak mereka untuk sama-sama pergi menuju ke Madinah, menuju ke Mekah untuk buat umrah, mereka berikan alasan, mereka tak nak datang, mereka tak pergi umrah. Padahal mutawif ni adalah sebaik-baik mutawif Rasulullah SAW. Kan? Kita kalau orang ajak pergi umrah kan, mutawif ni tak hebat. Contoh Datuk Cik Ngah ke, itu memang dah berpuluh tahun menjadi mutawif. Kan? Di tabung haji, kemudian di Andalusia. Atau ustaz-ustaz kita sendirilah, macam Ustaz Ahmad Salahuddin ke, yang memang lama, ataupun Ustaz Farhan Da'i, memang orang Madinah, dulu duduk di Madinah. Jadi kita tak akan lepaskan peluang. Ini Rasulullah SAW sendiri jadi mutawif untuk buat umrah. Mereka enggan, orang munafik. Mereka tak nak ikut dan mereka bagi alasan. Maka Allah Ta'ala menyebutkan di sini sifat mereka yang buruk. Sebab apa? Rugi, sangat-sangat rugi orang yang tidak hadir perjanjian Hudaybiyah. Sebab Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, "La yadkhulun nara ahadun mimman baya'a tahta syajarah." Tidak akan masuk neraka orang yang telah berbaiat di bawah pokok. Maknanya 1,400 orang yang hadir dalam perjanjian, dalam baiat di bawah pokok ini, Bai'atul Ridwan. Jangan keliru, Bai'atul Ridwan perjanjian antara para sahabat dengan Rasulullah SAW. Yang perjanjian Hudaybiyah itu antara Rasulullah SAW dan umat Islam dengan orang kafir. Di Hudaybiyah juga dua perjanjian ada. Ini Rasulullah dengan orang kafir. Yang Bai'atul Ridwan, para sahabat berjanji dengan Rasulullah SAW akan taat setia. Maknanya dia satu hala saja. Sahabat berjanji pada Rasulullah SAW. Tapi yang perjanjian Hudaybiyah itu antara Rasulullah SAW mewakili seluruh umat Islam lah.
dengan orang-orang kafir Mekah. Ini dua hala. Maknanya ada perkara-perkara yang dipersetujui, ada 5 tak silap perkara yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Di antaranya ialah genjatan senjata selama 10 tahun. Baik. Jadi orang yang hadir Bai'atul Ridwan, para sahabat yang ada ketika itu 1400, mereka itu Rasulullah SAW kata, mereka ni tak akan masuk neraka. Walaupun macam mana sekalipun buat dosa. Sebab itulah para ulama akidah ketika membincangkan martabat-martabat para sahabat, mereka menyebutkan di antara martabat sahabat yang tertinggi ialah ahli Bai'atul Ridwan. Dia para sahabat semua bagus, semua elok. Semuanya diredai oleh Allah Ta'ala. Semua sekali. Tetapi dalam ramai-ramai itu, dalam 120,000 orang para sahabat Nabi SAW, mungkin lebih mungkin kurang, dalam ramai-ramai itu takkan semua sama darjatnya, martabatnya di sisi Allah. Jadi dia berbeza. Yang paling utama sekali of course lah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian 3 khalifah yang lain melengkapkan 4 khalifah khulafa arba'ah, kemudian baki 6 ditambah dengan 6 melengkapkan 10 orang yang dijamin syurga, asyarah mubasyirin bil jannah, 10 orang yang dijamin syurga, iaitu 4 khalifah dan juga 6 orang lain. Siapa dia 10 orang yang dijamin syurga? Iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan juga Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Ulang balik. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Zubair ibn Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Sa'id bin Zaid, dan juga Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ini 10 orang yang dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni sahabat yang paling tinggi. Kemudian di bawahnya itu ada lagi peringkat-peringkat yang lain. Di antaranya ialah Al-Badriyun, iaitu orang-orang yang menyertai peperangan Badar. Bilangan mereka 313. Jadi dia macam piramid tau. 10 lah, ambil 10, 313. Para sahabat yang ikut peperangan Badar ni, Nabi SAW kata, Allah Ta'ala berfirman pada mereka, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Kamu buatlah apa saja kamu nak, kamu buat dah. Aku telah ampunkan segala dosa kamu. Oh, seronok betul. Kalau gitu memang hurray lah kan. Tapi sahabat sama sekali tidak mengambil kesempatan daripada peluang itu. Kalau kita memang mengambil peluang. Allah kata, buatlah macam mana pun kamu buat, tak kisahlah. Aku dah ampunkan dosa kamu yang dahulu dan yang akan datang. Masya Allah. Ini golongan ahli Badar, Al-Badriyun. Kemudian di bawahnya itulah ahli Bai'atul Ridwan. Bilangan mereka 1,400 orang. Yang mana Nabi SAW kata, la yadkhulun nar man bai'a tahta syajarah. Sesiapa yang telah berbaiat di bawah pokok, iaitu ketika Bai'atul Ridwan, dia tidak akan dimasukkan dalam neraka. Kemudian barulah sahabat-sahabat yang lain, Muhajirin, Ansar dan sebagainya. Jadi mereka ni, tahap mereka ni tinggi, peluang, sebab mereka, ya Allah, mereka datang dan mereka melihat mukjizat Nabi SAW, minum air daripada tangan Nabi SAW, macam-macam lagi lah. Dan mereka telah berjanji setia akan taat pada Nabi SAW walaupun terpaksa mati. Jadi darjat mereka lebih tinggi daripada sahabat yang lain yang tak ikut. Lalu Allah Ta'ala berfirman, sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Sayaqulu laka, akan berkata kepada kamu al-mukhallafun. Siapa yang berkata-kata? Iaitu al-mukhallafun, orang-orang yang ketinggalan. Orang-orang yang ketinggalan. Ketinggalan maksudnya apa? Ketinggalan yang tidak ikut serta bersama dengan Nabi SAW dan para sahabat di Hudaibiyah. Iaitu orang-orang yang tak ikut
Nabi SAW, ketika Nabi SAW ajak marilah datang buat umrah, mereka tak nak ikut. Minal a'rab, dari kalangan orang-orang a'rab. Dari kalangan orang-orang a'rab. A'rab ni maksudnya ialah Arab Badawi. Kita jangan keliru di antara Arab dengan a'rab. Kan ada orang dipanggil orang Arab, dia kata a'rab. Marahlah orang tu, sebab a'rab ni maksudnya Arab Badawi. Arab yang jenis orang nomad. Dia bukan orang Arab yang kita tengok sekarang ni, dia bukan a'rab, dia Arab. Dia tak ada hamzah, tidak ada alif. Hanya ain rabah, Arab, al-Arab. Kan ada budak-budak Mesir kan, budak-budak baru. Dia panggil Arab. Marahlah kawan Arab tu. Kita macam seolah kita panggil dia orang asli. Oi, orang asli. Arab ni lah orang yang memang tak ada rumah, duduk berpindah-pindah ranah, duduk di padang pasir, kulit gelap. Kan? Tak ada tamadun, kan? Jenis apa kata suka berperang, nak dapatkan sesuatu bunuh orang, untuk dapatkan sesuatu kena bunuh orang. Sebab dia orang bukan ada harta sangat pun. Adalah, tapi makna kata tak adalah banyak sangat, macam seperti orang yang ada rumah tetap, kerja tetap dan sebagainya. Jadi kita jangan panggil dia Arab. Arab ni ialah Arab Badawi. Arab Badawi, orang duduk padang pasir tu. Yang jenis pakai cupang-camping, yang jenis pakai, tapi Arab Badawi apa ni kalau yang jenis kaya ada juga kaya, yang jenis cantik pakai ada. Tapi biasa macam itulah, pakaiannya berdebu dan sebagainya. Dia tak sama seperti orang Arab yang menetap duduk di satu tempat. Jadi A'rab, ya, hamzah, ain, ra, alif, ba, maksudnya orang Arab Badawi. Kalau Arab yang biasa, Arab. Jadi kalimah A'rab di sini umum, meliputi semua kabilah Badawi. Tapi dalam tafsir Syekh Tantawi mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan Arab Badawi di sini khusus. Lafaznya umum tapi maknanya khusus. Jadi yang dimaksudkan dengan Arab Badawi dalam ayat ini ialah Arab Badawi, ya, seperti kabilah Ghifar, Muzainah, Juhainah, Ashja', Aslam, Ad-Dil. Ini semua kabilah-kabilah Arab Badawi yang mana mereka ni telah mengajak, yang mana Rasulullah SAW telah mengajak mereka untuk pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah buat umrah. Kemudian bila dia halang, Rasulullah SAW ajak juga datang ke Hudaybiyah untuk berikan sokongan pada Rasulullah SAW untuk convince ni apa? Memberikan keyakinan kepada orang Quraisy bahawa mereka ni datang dalam keadaan selamat, bukannya untuk berperang. Tapi orang-orang Arab Badawi itu tak datang. Orang-orang Arab Badawi itu tak datang. Jadi kabilah-kabilah itulah yang dimaksudkan. Sebab kabilah-kabilah itulah yang dijemput oleh Rasulullah. Kabilah Ghifar, kabilah Muzayyinah, kabilah Juhainah, kabilah Ashja', kabilah Aslam, kabilah Ad-Dil. Ya. Baik. Jadi mereka ni tak datang. Allah Ta'ala kata, saya qululaka. Mereka ni nanti, wahai Muhammad, mereka akan datang pada kamu, wahai Rasulullah SAW, dan akan mengatakan pada kamu, apa dia yang mereka katakan? Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Harta-harta kami dan juga ahli keluarga kami telah menyibukkan kami. Maknanya bagi alasan lah. Kami ni bukan tak nak datang, wahai Rasulullah, tapi kami ni sibuk dengan harta dan anak-anak. Arab Badawi dia adalah juga harta kan. Apa harta dia? Dia bela kambing. Arab Badawi kalau berpindah, mereka akan bawa kambing semua berjalan sekali. Rumah tak adalah, rumah memang dia tak adalah, tapi kambing, unta, kuda tu ada. Jadi kata mereka, kami ni bukan tak nak pergi wahai Rasulullah ketika kamu ajak ke Hudaybiyah bagi sokongan, tapi kami ni disibukkan dengan harta dan juga anak-anak. Fastaghfir lana, wahai Rasulullah, oleh yang demikian tolonglah istighfar untuk kami. Allah kata nanti mereka akan datang, wahai Muhammad, tengok nanti. Dia akan datang dan bagi alasan, dan dia akan mohon pada kamu supaya kamu tolong istighfarkan untuk mereka. Minta keampunan kepada Allah bagi pihak mereka. Tapi masalahnya, betul ke apa yang mereka cakap tu? Betul ke mereka itu memang dihalang oleh kerana kesibukan? Tak. Allah Ta'ala kan maha mengetahui apa yang ada dalam hati manusia.
Allah kata yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan lidah-lidah mereka apa yang tidak ada di dalam hati-hati mereka. Maknanya mereka cakap di mulut je, sebenarnya tak betul pun. Dalam hati mereka, mereka sebenarnya memang tak nak ikut kamu wahai Muhammad. Mereka cakap di mulut tu hanya sekadar bagi alasan je sebenarnya. Inilah sifat orang munafik. Kan? Apa yang di lidah tidak sama dengan apa yang di hati. Sebab itulah untuk kita ni melepaskan diri daripada sifat munafik, kita biasakan cakap yang benar. Cakap yang benar, jangan cakap yang bohong. Jangan nipulah, senang kata. Kan, biasakan cakap yang betul. Kadang-kadang itulah bila kita duduk dengan orang yang biasa menipu, kadang-kadang kita pun akan terikut-ikut. Kan, kawan sekerja kan tipu claim. Kita pun ikut sekali tipu claim. Nauzubillah min zalik. Tipulah tu. Walaupun dia tak cakap, dia tulis kan. Dan sebagainya. Kita ikut. Ada di surau saya tu, seorang pakcik tu, seorang AJK tu, dia pencen ni lah, kementerian apa tak sebut lah. Tapi dia bahagian HR lah kan, human resource lah. Dia yang meluluskan klaim-klaim ni dia lah. Dia banyak kali mengkantoikan, menggagalkan usaha penipuan klaim. Banyak dia punya teknik. Saya cakap, Haji ni boleh buat ceramah ni, modul. Pergi ke semua jabatan-jabatan kerajaan, cerita pengalaman Haji menggagalkan percubaan-percubaan nak claim palsu ni. Kata, aku dah buat dah pun. Rupanya dia dah memang dia pernah buat masa dia kerja dulu, memang dia ada bagi top. Sebab dia banyak pengalaman. Dia pun ceritalah antara pengalaman-pengalaman dia kan, macam mana orang nak menipu claim. Contohnya dia hantar pegawai ni untuk pergi kursus di Langkawi ke tempat-tempat lain lah. Kan? Tapi bila tengok dalam claim tu, dalam borang claim tu dan juga dalam resit tu, dia tengok nama hotel tu memang hotel di sana, hotel di Langkawi, di tempat kursus. Tapi nombor telefon kat Selangor. Kat Selangor dia kata. Memang dia gagal, dia tak luluskan. Dia pegawai tu call, Haji kenapa tak luluskan ni, saya claim saya ni. Dia kata, kau tengok balik nombor telefon kau tu. Dia tengok, terus kata dia sendiri tahulah dia salah. Dia tipu. Sekarang ni memang ada hotel sediakan resit palsu untuk orang nak claim. Sebenarnya dia tak tidur kat hotel pun. Dia tidur rumah pakcik dia ke, rumah makcik dia ke, rumah anak-anak dia kat sana. Tapi dia claim hotel dapat duit. Padahal dia tak tidur kat hotel. Bila tengok nombor telefon tu, dia call balik. Ni nombor lain ni. Nombor tu dia lupa nak edit. Apa, menipu pun tak pandai. Nama hotel tu betul dah, nama hotel dekat sana. Tapi nombor telefon kat sini. 03. Mana 03 pula kat sini? Nampak sangat menipu. Kan? Kadang dia ada pula kes, dia claim hotel. Kemudian Haji tu call balik orang yang menganjurkan tu. Korang tak sediakan hotel ke? Ni semua pegawai ni semua ni. Kan? Semua pegawai ni bukannya clerk ke apa ke. Bukan. Memang semuanya kan 41 ke atas grade dia. Memang kena sediakan. Kata, kami sediakan lah. Apa pula kami tak sediakan? Kami sediakan semua. Katil semua ada. Rupa-rupanya dia cari duit lebih lah. Tidur juga di hotel. Dia tidur hotel. Padahal dah disediakan. Banyaklah macam-macam lah. Kan? Jadi itu semua antara penipuan-penipuan lah. Jadi kalau kita nak elakkan diri daripada sifat munafik, jangan menipu. Dari segi perkataan kita, perbuatan kita dan sebagainya. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Tidak akan lurus. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Tidak akan lurus, maknanya tidak akan betul iman seseorang sehinggalah hatinya betul. Hatinya benar. Tidak akan benar iman seseorang sehinggalah hatinya benar. Dan tidak akan benar hati seseorang sehinggalah lisannya benar. Dia lisan dulu, betulkan dulu lidah kita. Tidak betul hati seseorang sehinggalah dia betulkan, sehinggalah benar lisannya. Maknanya kata-katanya itu kata-kata yang lurus, kata-kata yang benar. Ini orang-orang munafik ni, mereka Allah Ta'ala kata, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan lidah-lidah mereka apa yang tidak ada di dalam hati mereka.
Qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a. Katakanlah, maka siapakah yang memiliki bagi kamu daripada Allah sesuatu, jika Allah Ta'ala menghendaki terhadapmu suatu mudarat atau menghendaki terhadapmu suatu manfaat. Maknanya kalau Allah Ta'ala nak berikan kamu manfaat atau nak berikan kamu mudarat, ya, apakah ada suatu kuasa yang lain yang dapat mempertahankan kamu daripadanya? Tak ada. Sebab bila Allah Ta'ala nak bagi manfaat, manfaat akan datang kepada kamu. Bila Allah Ta'ala nak bagi mudarat, mudarat yang akan datang kepada kamu. Yang kamu sibuk buat alasan, cipta alasan untuk menghalalkan perbuatan kamu, tidak mengikuti Nabi SAW, tidak menyahut seruan Nabi SAW, tu kenapa? Kan? Yang bagi manfaat, mudarat Allah. Jadi taat sajalah, taat saja. Ini sangat penting. Sebab kadang-kadang dalam kita nak mentaati perintah Allah dan mentaati perintah Allah dan juga mengikuti Nabi SAW, kadang-kadang kita terhalang disebabkan apa? Kita tak yakin yang bagi manfaat, mudarat ialah Allah. Kan? Ketika para sahabat nak pergi peperangan Tabuk, Rasulullah SAW ajak, jom kita berjihad di satu tempat yang jauh, di Tabuk. Jadi para sahabat ketika itu melihat buah-buah kurma mereka sudah masak ranum. Buah kurma ni kalau dia dah masak, kita kena petik. Kita kena petik. Petik ni pula kena orang lelaki, orang perempuan tak boleh. Dia bukannya boleh pakai macam sawit tu. Dia memang kita kena naik atas. Ada cara letak serban macam tu, ikat pada batang pokok, lepas tu naik-naik sikit-sikit. Orang perempuan tak boleh buat. Orang lelaki kena buat. Kalau dan dia tak akan gugur sendiri macam durian. Kalau suami pergi berjihad, isteri boleh kutipkan durian, tak ada masalah. Cuma jangan habiskan lah. Kalau suami balik tengok durian dah habis dah. Tapi kurma tak boleh. Kurma memang kita kena pergi sana, naik dan petik. Kalau tak petik, lambat petik, maka dia akan busuk. Maka akan habislah. Maknanya kata modal yang dia selama ni dia gunakan untuk usahakan tanamannya itu habis macam tu lah, tak dapat untung. Jadi para sahabat ketika itu taat bulat-bulat pada Nabi SAW sebab mereka yakin yang bagi manfaat dan mudarat ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yakin di sebalik perintah Rasulullah SAW tu pasti akan ada kejayaan. Tapi orang munafik kata, mana boleh ni? Kalau kita pergi keluar berjihad, nanti buah-buah kurma ni kita balik nanti dia dah busuk. Kan? Sebab tak dipetik. Dia terlebih masak kan? Sebab dia masih bersambung dengan pokoknya kan. Jadi nutrisi tu masuk. Lama-lama dia busuk lah. Terlebih masak. Kalau dipetik, okey. Kurma boleh tahan. Kalau dah ditanggalkan, dia boleh tahan lama. Sebab dia boleh jadi kurma kering kan. Still boleh makan lagi. Orang munafik kata kalau kita pergi keluar berjihad, ni siapa nak petik tu ni? Kan? Habis tu rugilah kita. Satu fasa pertanian ni habis tak dapat apa-apa untung. Orang munafik punya faham macam tu. Tapi orang mukmin, para sahabat pergi berjihad sebulan lamanya. Kemudian mereka balik semula, mereka lihat kurma-kurma mereka masih lagi tergantung, elok, cantik, tidak busuk. Allah Ta'ala tahan. Tahan kurma tadi jangan sampai busuk. Kekalkan dia dalam keadaan masak ranum tapi tidak busuk. Lepas balik barulah sahabat ambil. Dan para sahabat kata, kami dapati kurma kami lebih baik daripada kurma orang-orang yang tidak pergi berjihad. Lagi sedap, lagi lazat, lagi manis. Dan pada tahun itu mereka dapat hasil 2 kali. Mana kata Allah Ta'ala gandakan pula 2 kali berbuah kurma. Sedangkan orang yang tak pergi berjihad sekali saja setahun dapat. Tu. Jadi orang yang tidak taat pada Allah dan juga tidak taat pada Nabi SAW, kadang-kadang disebabkan apa? Sebab dia tak yakin. May yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a. Dia tak yakin yang bagi manfaat, bagi mudarat ialah Allah. Yang bagi kurma tu busuk Allah Ta'ala, yang bagi kurma tu elok pun Allah Ta'ala juga. Bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Bahkan Allah Ta'ala Maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Allah Ta'ala Maha mengetahui segala apa yang mereka buat di Madinah sehingga mereka ni tak datang ke Hudaibiyah setelah dipanggil oleh Rasulullah SAW. Jangan diingat bahawa Allah Ta'ala tidak tahu. Allah Ta'ala tahu semuanya. Ya. Baik.
Yang qaulan bura itu macam tertinggal, ada tertinggal ayat ke? Apa dia? Tak ada Ustaz. Tak ada. Bal kana Allahu bima ta'malun. Ada tak ada? Maksud Ustaz yang kul Oh, okey. Bal zonantum tu ayat seterusnya. Bal zonantum ayat sebelah. Itu nanti insya-Allah. Kita akan sambung lagi pada minggu akan datang insya-Allah. Jadi kita berhenti di sini insya-Allah. Mudah-mudahan dapat kita pelajari sesuatu, kita amalkan pengajarannya dan kita sampaikan insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu